Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mertajam. Selamat menyertai YouTube channel saya, di mana saya akan berkongsi dengan kalian tentang teknik menjawab bahagian C Bahasa Melayu, SJKC, SJKT dan SK. Jadi di sini bahagian C sebenarnya itu apa? Bahagian C adalah penulisan, bahagian penulisan, tetapi bukan penulisan karangan ya. Bahagian C hanya kita katakan menulis perenggan ataupun paragraf, satu paragraf sahaja. Jangan anggap ini, bukan anggap, tapi ini memang bukan karangan. Kalau karangan tidak, mustahil satu paragraf, mustahil. Jadi ini dipanggil penulisan perenggan, satu perenggan sahaja. Jangan kamu tulis lebih daripada satu perenggan ya. Dan bahagian C ini 10 markah diberi dan dicadangkan kalian menggunakan tidak lebih daripada 15 minit untuk menghabiskannya. Bagi saya 50 patah perkataan, mungkin 4, paling banyak pun 6 ayat sudah cukup 50 patah perkataan. Jadi kalau kita tetapkan 15 menit untuk menulis satu paragraf, satu perenggan, saya rasa masa ada lebih. Jadi kalian tidak sepatutnya berasa sangat cemas ataupun takut, sebab 15 menit masanya agak panjang untuk menulis satu perenggan sahaja. Jadi masa ada lebih. Maksudnya kamu ada sedikit masa untuk berfikir dengan teliti, dengan mendalam. Sebab bahagian C bukan setakat salin soalan, isi diberi, salin bulat-bulat. Boleh, bukan tidak boleh. Kalau kamu buat sedemikian, bagi saya boleh dapat markah asas. Contohnya 5 markah. Sebab isi ada, tajuk disebut separuh. Tapi jikalau kalian mempunyai cita-cita yang lebih tinggi, jikalau kalian ingin mendapat lebih daripada 6, ingin mendapat 8, 9 markah, maka kalian harus mengembangkan isi-isi yang diberi. Jadi seperti saya sebut tadi, bahagian C ya, 10 markah diberi dan 15 menit dicadangkan untuk menulis satu perenggan, satu soalan sahaja. Dan ingat, tidak melebihi 50 patah perkataan, tidak melebihi 50 patah perkataan. Jadi mungkin 6 ayat sudah cukup. Dan kalian mesti pandai menggabungkan atau memberi satu kombinasi isi tersurat dan isi tersirat. Isi tersurat maksudnya isi yang diberi dalam kertas peperiksaan. Jadi kalian akan mendapat satu gambar aja atau grafik teks grafik. Ada satu kotak atau bulatan tajuk. Lepas itu dia akan beri isi. So ini dipanggil isi tersurat. Sebab isi tersurat maksudnya isi yang diberi, bukan kamu yang fikir, bukan kalian yang fikir, tidak. Tetapi jikalau kalian ingin mendapat markah yang tinggi, maka kalian mesti menggunakan isi yang diberi dalam kertas peperiksaan dan dikombinasi atau digabungkan dengan isi tersirat. Isi tersirat maksudnya huraian, maksudnya menghuraikan isi tersurat, isi penting. Maksudnya kita menceritakan lebih tentang isi yang diberi, isi utama. Kita kembangkan, itu dipanggil isi tersirat. Jadi jika kalian ingin mendapat markah yang tinggi, maka mestilah menggunakan daya pemikiran kalian. Fikir dengan mendalam dan gabungkan isi tersurat
Maksudnya isi yang diberi dalam kertas peperiksaan gabung dengan pemikiran, idea kamu sendiri, pendapat kamu sendiri. Barulah kita katakan paragraf itu mempunyai nilai yang tinggi dan bukan setakat salin sahaja. Oke? Jadi kesemuanya, mungkin para pelajar akan bertanya-tanya, sebenarnya kita perlukan berapa isi? Sekurang-kurangnya 2 isi. 2 isi, 2 huraian. Kalau boleh 3 isi, 3 huraian. Jikalau jawaban kamu agak pendek, maka 3. Jikalau tidak, bagi saya 2 isi sudah cukup. 2 isi, 2 huraian. Bagaimana kita menulis? Kita boleh bermula dengan pada pendapat saya. Pada pendapat saya. Barulah tajuk pindah ke bawah. Pada pendapat saya, cara-cara untuk menjadi sehat dan kuat ialah, kemudian kamu tulis. Ataupun pada pendapat saya, antara langkah menjaga keselamatan diri di Makmal Sains kah, di Padang semasa pendidikan jasmani, atau langkah menjaga keselamatan diri di jalan raya adalah apa? Ini kita mestilah buat apa? Atau kita patutlah membuat apa? Atau kita hendaklah membuat apa? Begitu. Oke? So mula dengan pada pendapat saya, itu satu cara yang paling senang dan diterima dalam peperiksaan. Jikalau kamu tidak ingin menggunakan pada pendapat saya, boleh atau tidak? Boleh. Kamu boleh bermula dengan terdapat banyak langkah untuk mencegah penyakit demam denggi. Demam denggi antaranya ialah, boleh juga. So terpulanglah kepada kamu bagaimana kamu ingin membuat satu baris pendek atau satu frasa pendek untuk permulaan. Paling senang ini pada pendapat saya. Terus tulis tajuknya. Sama ada langkah kah, sama ada cara kah. Jadi senang. Pada pendapat saya, antara langkah menjaga keselamatan diri di jalan raya ialah begitu. Baru kamu tulis isi yang pertama. Mungkin isi pertama ialah kita mesti menggunakan lintas belang supaya pemandu kereta dapat memperlahankan kereta semasa melihat kita melintas jalan raya. Jadi selepas itu baru kamu tulis selain itu bagi isi yang kedua. So selain itu kita pilih satu dari sini. Kita wajarlah, kita haruslah, kita patutlah, kita perlukan. Boleh, tidak salah, kita boleh pun boleh. Oke? Jadi selain itu mungkin saya boleh tulis, kita perlulah mengelakkan gangguan telefon bimbit agar dapat bertindak balas pantas terhadap sebarang bahaya secara mengejut. Itu adalah kita panggil isi utama disambung dengan isi tersirat. Jadi teknik kita menjawab tadi saya sudah beri keseluruhan, sekarang saya pecahkan ya. Jadi permulaan kamu mula dengan pada pendapat saya, tulis tajuknya. Cara-cara untuk menjaga kesihatan ialah tulis isinya. Kamu juga boleh bermula dengan terdapat banyak cara untuk mengelakkan penyakit demam denggi. Kemudian kamu tulis penanda wacana. Antaranya ialah begitu. Ataupun terus pada pendapat saya antara langkah. Saya gabungkan. Sebab saya fikir hanya ada 50 patah perkataan. Saya tidak boleh tulis panjang-panjang. Tidak dapat. Bukan tidak mau. Mau. Tapi tidak dapat.
Jadi ingat, teknik menjawab bahagian C mesti ada permulaan. So permulaan, gunakan frasa yang sependek mungkin pada pendapat saya. Atau boleh terus bermula dengan antara langkah, boleh juga. Semula dengan penanda wacana. Penanda wacana ini semua antara atau antaranya, selain itu, di samping itu, seterusnya, akhir sekali. Itu penanda wacana di hadapan isi penting, di hadapan isi tersurat. Tulis di hadapan. Jadi isi yang kedua saya gunakan selain itu. Isi ketiga di samping itu. Mungkin pun sudah cukup lah. Kalau tidak, terus ke seterusnya atau isi yang terakhir kamu boleh tulis akhir sekali di ayat pertama. Selepas kamu tulis selain itu atau antara, kamu sambung dengan ini. Jadi saya gunakan K huruf kecil. Begini. Mungkin saya bermula dengan pada pendapat saya, antara cara untuk menjaga kesihatan kita ialah kita mestilah kemudian kita tulis isi yang diberi, isi pertama yang diberi dalam kertas peperiksaan. Kita mestilah makan makanan yang seimbang. Selepas tulis makan makanan yang seimbang, pilih satu perkataan dari sini dipanggil kata hubung. Makan makanan yang seimbang supaya mungkin atau agar. Kemudian isi tersirat. Saya sendiri mesti fikir, apakah kesan jikalau saya makan makanan yang seimbang? Jadi kita mestilah makan makanan yang seimbang agar atau supaya kita mendapat nutrien yang mencukupi. Itu dipanggil isi tersirat, huraian. Selepas ayat itu saya akan balik ke penanda wacana. Isi yang kedua saya tulis selain itu, sambung selain itu, koma, saya pilih satu lah, kita perlulah bersenam. Selepas bersenam saya pilih satu di sini. Untuk melegakan badan dan untuk memastikan bahawa badan kita sentiasa sehat. Begitu contoh sahajalah ya. Lepas itu sudah beri huraian untuk melegakan pemikiran atau untuk mencergas, membuat badan kita sehat. Barulah saya ke isi yang ketiga. Kalau belum sampai ke 50 patah perkataan, maka saya boleh tulis di samping itu kita patutlah minum air yang secukupnya. Saya boleh sambung dengan contohnya, kita harus minum sekurang-kurangnya 8 gelas air setiap hari. Boleh. Siapa kata itu salah? Tidak salah pun. Kalau tidak beri contoh, teruslah. Saya tengok kalau sudah sampai ke 50 patah perkataan, maka begitu sahaja. Kalau tidak sampai, saya boleh beri contoh ataupun saya boleh memberi satu kesimpulan. Ya, saya boleh menulis kita harus menjamin kesihatan kita selalu baik demi boleh menjalani hidup yang bahagia, begitu. Jadi kita boleh mula dengan pada pendapat saya ataupun tidak mau pun boleh. Pokoknya mesti sebut tajuk, isi yang diberi dipanggil isi utama ataupun tersurat. Gabung dengan kata hubung dan beri huraiannya. Huraian itu kita panggil isi tersirat. 2 ataupun 3 isi mengikut panjangnya ayat kamu. Yang penting jangan melebihi 50 patah perkataan. Jadi jikalau kamu sudah tulis atau kalian sudah tulis selain itu,
Dan tulis ayatnya, beri huraian. Oh, sudah 47 patah perkataan. Jangan tulis lagi. Terus ke bahagian D. Kalau ada lebih tempat, maka kamu boleh membuat satu kesimpulan. Oke? So, katakan tajuk saya, langkah menjaga keselamatan diri di jalan raya. Saya mula begini. Pada pendapat saya, antara langkah menjaga keselamatan diri di jalan raya, tajuk ialah kemudian kita mesti atau kita mestilah menggunakan lintas belang, supaya saya gabung dengan kata hubung, beri idea sendiri, fikir dengan mendalam, buat analisa. Jadi saya kata begini, supaya pemandu kereta dapat memperlahankan kereta semasa kita melintas jalan raya, atau tidak menulis begitu pun tidak mengapa. Isi kedua, selain itu kita perlulah isi tersurat. Kita perlulah mengelakkan gangguan telefon bimbit, kata hubung, agar sambung terus, agar kemudian idea sendiri, agar dapat bertindak balas pantas terhadap sebarang bahaya secara mengejut. Kemudian bagi saya mungkin sudah 43 patah perkataan, jadi saya tak boleh tambah lagi. Saya tidak dapat menulis isi ketiga, maka saya teruskan sebab mungkin ada 7 patah perkataan. Saya buat satu kesimpulan yang pendek. Jadi mungkin saya tulis langkah-langkah ini dapat menjaga keselamatan kita di jalan raya. Habis. Saya boleh serahkan kertas. Satu kesimpulan yang pendek. Jadi ini adalah rangkanya. Terpulang kepada kreativiti kalian, sama ada ingin tambah lagi. Bagi saya rasa kita bebas. Kamu boleh tulis contohnya. Kamu juga boleh menulis tujuannya ialah, boleh bina satu ayat lagi. Tujuannya ialah untuk memastikan jiran tetangga selalu mesra. Boleh, tidak salah. Tidak salah. Pokoknya kamu ada tulis nombor 1, permulaan frasa pendek pada pendapat saya, ataupun terus antara kemudian tajuk. Itu sangat penting. Jadi nombor 1, tajuk. Lepas tulis tajuk, gunakan ini. Kita mestilah, kita patutlah, kita hendaklah, kita perlulah, kita wajarlah, kita haruslah, kita bolehlah, begitu. Kemudian sambung dengan satu kata hubung. Semasa untuk supaya apabila agar dan isi tersirat. Maksudnya idea kamu sendiri. Lepas itu kamu pilih lagi satu dari sini. Jadi mesti ada penanda wacana. Antara selain itu, kalau 3 seterusnya habis. Kalau memang kamu boleh tulis 4 isi, maka kamu ingin tulis akhir sekali pun boleh. Kalau 3 isi yang terakhir itu kamu tulis akhir sekali pun tidak salah. Kalau kamu selitkan contoh tidak salah. Tujuannya adalah untuk apa-apa, boleh juga. Oke? Jadi saya ulang untuk kali yang terakhir ya. Mula dengan paling senang pada pendapat saya, tapi saya akan gunakan mula dengan tajuk. Kamu mesti perkenalkan tajuk. Isi tersurat, oke? Dan huraian. Dan pastikan ada penanda wacana, ada ayat ini, kata hubung, isi tersirat. Itu sahaja. Oke, sama ada kamu ada kesimpulan atau tidak, itu tidak mengapa. Kalau sudah sampai 47 patah perkataan, bagaimanalah kalau mau tulis kesimpulannya? Tidak payah. Sebab ini bukan karangan, ini hanya perenggan. Sama ada kamu tulis kesimpulan atau tidak, itu terpulang kepada berapa patah perkataan yang kamu telah menulis. Oke, untuk mencapai 50 patah perkataan, tinggal 7-8 perkataan, kamu binalah satu ayat yang memberi. Bagi saya ayat yang terakhir itu
sepatutnya kesan daripada langkah-langkah yang diambil ataupun cara-cara yang diambil. Oke, jadi saya berharap para pelajar, terutama calon wasa bahasa Melayu, telah memahami apa yang telah saya mengajar dan tunjuk ajar. Dan kita bertemu lagi di bahagian D, wasa bahasa Melayu, SJKC, SJKT, dan SK. Sekian, terima kasih.